Assalamualaikum, testing 1 2 3. Hilang tak? Okey. Sekejap. Bila kita jatuh dalam khandak tu, dia tak boleh naik ke atas. Allahu Akbar. Ya. Sorry. Okey, baik. Dalam 5 lebar? Lebar mungkin lebih kurang 2 2 meter. 5 meter. 5 meter dalam. Entah pun 3.5 meter. Entah pun 3 kaki 1.7. Sebenarnya kita tak tahu betul. Kena 3 orang weh. Ya. Maksudnya Sebab tu dia tak boleh masuk. Sini sampai dekat bucu jendela tu. Lebih kurang. Jadi macam mana Nabi, waktu zaman Nabi tu tak ada sebarang jentera berat, Nabi boleh selesaikan gali parit itu dan lebih kurang dalam seminggu ke 2 minggu je. 3 kilometer. Tentera Khandak waktu tu yang gali parit 1,000 orang. 1,000 orang, tapi waktu perang 3,000. 3,000 orang. Dan kafir Quraisy dan juga Yahudi ketika itu berjumlah hampir 10,000. 10,000 orang. Jadi di sinilah bila waktu kemuncak perang Khandak ini, Nabi SAW mula munajat kepada Allah SWT ke atas ni hari Isnin. Hari Isnin, Selasa dan Rabu. Hari Rabu itulah barulah Allah memberikan jawapan kepada munajat Nabi SAW tu. Allah memberikan kemenangan kepada tentera muslimin yang mana mereka kepung Madinah ini lebih kurang 20 hari. Dan mereka tak berjaya nak melepasi khandak tersebut. Apabila ada cubaan, terus di-attack oleh tentera muslimin. Jadi mereka datang daripada arah sana. Dikatakan khandak ni sepanjang bukit ni lah. Sebab inilah laluan untuk masuk ke Madinah. Sebab seberang bukit ni dah Masjid Nabawi dah. Balik pada bukit ni. Tempat kita makan soto. Betul. Soto. Kejap. Tempat kombini kari. Kat mana tu? Kedai ni New Jawa ke apa? Dekat bazar. Bazar. Bazar hijau tu. Kios kecil tu. Lebih kurang. Ya, betul. Kita yang tu. Okey, boleh. Jom. Kita punya soalan berat. Tak apa, insyaAllah. Okey, baik. Nabi SAW mula munajat kepada Allah SWT pada hari Isnin. Kata sebagian ulama, jika kita ada Belakang ni Sa'adah Bani Sa'adah Sakifah ya. Mapping. Ya, betul. Belakang bukit ni Bani Sa'adah. Sakifah Bani Sa'id. Ya. Sebelah moving stick. Ya, betul. Kawasan itu lah. Apa dah dikata termasuk haram. Dia serang sini. Okey. Nabi munajat mula hari Isnin. Kata sebagian ulama, kalau kita ada hajat yang besar yang mana kita memerlukan munajat kepada Allah SWT, kata ulama, bila kami ada hajat, kami akan mula munajat kepada Allah SWT bermula pada hari Isnin. Dan tidak berlalu hari Rabu itu kecuali Allah jawab kita hajat yang mereka hajati. So tak menjadi kesalahan untuk kita jika ada hajat yang kita nak mohon kepada Allah SWT, kita mulakan munajat kita pada hari Isnin sampailah hari Rabu. Sebab Nabi buat benda tu waktu perang Khandak ni, Allah jawab munajat Nabi pada hari Rabu tersebut. Dan Allah datangkan angin yang kuat kepada yang melanda kafir Quraisy dan juga Yahudi, yang mana menyebabkan mereka putus asa dan mereka ambil keputusan untuk balik. Dan perang Khandak ni dia tak jadi macam perang Uhud. Depan-depan bertempur secara berdepan, tak ada. Dia ada lawan one by one pedang. Itu memang adat orang Arab dulu perang itu, dan juga ada cubaan nak masuk tu je. Dan dia tak berlaku perang secara berdepan lah, bertempur. So mereka lebih kepada pengepungan lebih kurang dalam 20 hari. Dan waktu itulah tentera muslimin diuji dengan 3 benda.
Yang pertama diuji dengan waktu tu adalah musim sejuk. Musim sejuk. Yang kedua diuji dengan kelaparan dan diuji dengan tak ada makanan musim tu. Waktu proses penggalian parit ni ada berlaku dua mukjizat Nabi SAW. Yang pertama, sahabat melihat waktu gali parit ni ada satu batu besar yang tak dapat dipecahkan oleh sahabat. Jadi bila sahabat pergi mengadu kat Rasulullah dan Rasulullah datang kat batu tu, Nabi pukul batu tersebut dengan 3 pukulan dan Nabi selingkan setiap pukulan tu dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian sahabat, Nabi bagi tahu kat sahabat, wahai sahabat, ketika itu mana sahabat ni dah mula lemah semangat sebab tak ada makanan, diuji dengan musim sejuk. Jadi Nabi nak naikkan motivation para sahabat ini. Nabi bagi tahu, wahai sahabat, tadi waktu aku pukul batu, pecahkan batu tadi tu, malaikat Jibril datang khabarkan berita kat aku. Waktu aku pukul tadi tu keluar cahaya 3 kali cahaya keluar. Yang pertama menyinari sehingga ke Syam, yang kedua menyinari sehingga ke Rom, yang ketiga menyinari sehingga ke Yaman. Nabi kata Islam yang kita perjuangkan hari ini, agama Allah yang kita perjuangkan hari ini, ia akan tersebar di seluruh muka bumi Allah SWT nanti. Maknanya Islam yang kita perjuangkan hari ini, cahaya menyinari sampai ke Rom, ke Syam dan juga ke Yaman tu, Islam akan sampai ke sana satu hari nanti. Jadi sahabat bila dengar Nabi bagi tahu macam tu, mereka terus naik bersemangat, mereka teruskan gali parit tu. Macam tak masuk akal macam mana Nabi boleh selesaikan parit itu, gali parit yang lebih kurang 3 km panjang dia dalam masa seminggu, dan juga ada yang kata kurang daripada 2 minggu lah selesai gali parit tersebut. Kalau kita guna jentera berat pun hari ini, rasa tak boleh selesai dalam tempoh yang tersebut. Ya, betul. Kawasan sini kawasan berbatu. Kalau boleh tengok bukit tu berbatu semua. Dan waktu perang, Nabi SAW, waktu gali parit, Nabi SAW tak benarkan sahabat-sahabat yang waktu gali parit tu, Nabi tak benarkan sahabat-sahabat balik ke rumah. Memang diwajibkan semua duduk gali parit tu. Sebab Nabi dengar berita tu, sebab dia orang dah dekat dengan Madinah. Tentera kafir Quraisy dan Yahudi tu dah dekat dengan Madinah. Waktu itulah Nabi SAW wajib tak benarkan siapa yang nak balik. Dan siapa yang nak balik wajib kena minta izin dengan Nabi SAW. Dan datang seorang sahabat yang mana dia melihat Nabi SAW ikat perut waktu Nabi pukul batu tersebut. Terselak pakaian Nabi SAW. Mereka melihat Nabi ikat perut Nabi SAW dengan 2 biji batu. Dan waktu itulah sahabat Jabir bin Abdullah ni pergi jumpa Nabi, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk balik rumah. Tengok ada apa makanan kat rumah tu, aku jamu kau wahai Rasulullah. Waktu tu Nabi bagi izin dekat Jabir untuk balik dan tengok makanan kat rumah dia tu ada makanan apa. Dan bila Jabir sampai kat rumah dia, dia tengok kat rumah dia. Bila Jabir sampai kat rumah dia, dia tengok kat rumah dia ni ada seekor anak kambing yang kecil dan juga ada secupak gandum. Ada riwayat mengatakan gandum, ada riwayat mengatakan bali. Gandum tu daripada Bali. Dan dia minta isteri dia buatkan roti daripada gandum tersebut. Dan Jabir ni dia sembelih kambing tadi, dibuat sup, buat satu masakan dikatakan marat, sup lah, sejenis masakan sup berkuah untuk jamu Nabi SAW. Dan isteri Jabir ni beritahu, wahai Jabir, ajak Nabi dan juga beberapa orang sahabat je sebab makanan sikit. Lalu Jabir datang ke Khandak ini. Rumah Jabir itu kita akan pergi jari Masjid Bani Haram. Jabir bin Abdullah bin Haram. Perumahan ini sebalik bukit ni kita akan pergi insya-Allah sekejap lagi. Jabir ni bagi tahu, wahai Rasulullah, kat rumahku ni ada makanan sikit untuk aku jamu kau dan beberapa orang sahaja. Sebab itu pesan isteri dia. Lalu bila Nabi SAW dengar je Jabir nak jemput Nabi ni, Nabi SAW naik atas satu batu. Nabi menyeru ahli Khandak ketika itu, wahai ahli Khandak, lebih kurang 6,000 orang. Jabir ajak pergi makan rumah dia. Bila Jabir dengar Nabi ajak macam tu, Jabir dah mula takut. Wahai Rasulullah, kat rumahku ada makan sikit saja. Nanti aku akan dimalukan oleh sahabat-sahabat aku sebab makanan yang tak cukup ni. Lalu Nabi SAW bagi tahu kat Jabir, wahai Jabir, kau balik kat rumah dan jangan usik makanan yang dimasak tu. Bila siap makanan tersebut, jangan usik, biar aku sendiri yang hidangkan kepada sahabat aku. Yang di situlah berlaku mukjizat Nabi SAW, yang mana makanan yang sikit, 1,000 orang datang ke rumah Jabir tu. 1,000 orang Nabi bahagikan 10 orang masuk ke rumah Jabir untuk makan. Bayangkan sahabat yang datang ke rumah Jabir itu dalam keadaan kelaparan dan tak tahu esoknya nak makan apa lagi. Diuji dengan kelaparan. Jadi 1,000 orang tadi tu yang masuk rumah Jabir 10 orang,
semuanya dapat makan dengan kenyangnya. Semua dapat makan dengan kenyangnya. Dan Jabir kata, wallahi, aku melihat makanan di rumah aku ini seakan-akan macam baru lagi dimasak oleh isteri aku. Tak terusik. Walaupun sahabat yang lain semua dapat makan. Jadi itulah mukjizat Nabi SAW yang mana terjadi dari makanan yang sikit jadi banyak. Yang diceritakan dalam kitab sirah yang mana Jabir, Nabi arahkan Jabir supaya makanan lebihan tadi Nabi suruh agihkan kepada jiran-jiran yang terkesan dengan kelaparan dan juga tak ada makanan. Ya Allah alam, itulah kisah yang terjadi kat sini, Khandak ini. Dan peperangan Khandak macam saya kata tadi, dia tak berlaku secara bertempur secara depan-depan. So dia lebih ada pengepungan bila kafir Quraisy dan Yahudi mula putus asa, mereka ambil keputusan untuk lari balik. Untuk lari keluar daripada Madinah. Selesai perang, Nabi suruh tutup terus parit tersebut dan tak ada kesan sampai ke hari ini, tak ada apa. Allah Allah. Ya. Sebab Yahudi waktu zaman Nabi kan macam saya beritahu tadi, Yahudi dia ada dalam Madinah dah. Okey. Yahudi dia ada tiga puak besar Yahudi ni. Bani Quraizah, Kunaika, Qainuqa dan juga Bani satu lagi Nazir. Nazir. Itu tiga Yahudi yang menetap di Madinah. Dan waktu Nabi masuk, mereka membuat satu perjanjian untuk duduk sekali. Kalau kita belajar zaman sejarah dulu, kita piagam Madinah tu. Yang mana tak boleh berlaku pembunuhan antara Yahudi dengan dengan kaum muslimin. Tapi Yahudi ni dia khianat dengan perjanjian, dia bunuh seorang wanita waktu tu di pasar, wanita muslim. Waktu itulah Nabi SAW yang mana memaksa Nabi untuk halau Yahudi ni. Tinggallah dua kabilah Yahudi ni dihalau oleh Nabi SAW. Adanya Bani Quraizah sahaja ditinggalkan dalam Madinah. Dan kalau kita baca pun sejarah perang ni berlaku juga Allahumma salli ala Muhammad, cubaan untuk sabotaj daripada dalam Madinah, daripada Bani Quraizah ni. Jadi yang dua kabilah ni lah. Dua kabilah ni pergi ke Mekah buat pakatan sekutu dengan itu, sebab tu dinamakan sebagai Ahzab, sekutu. Tentera yang bersekutu dengan kafir Quraisy dan juga Yahudi. Mereka datang untuk menyerang, hampir 10,000 orang datang ke Madinah. Waktu tu tentera muslimin berjumlah dalam 3,000 orang. Kalau perang Uhud berperang sebabkan Balas dendam. Kalau yang tadi sebabkan saudara mara. Uhud. Pelanggaran piagam Madinah. Ya, betul. Ya, betul. Khandak ni disebabkan pelanggaran piagam Madinah. Betul. Punca dia sebab berlaku pembunuhan tentera di pasar tadi tu. Kemudian dia halau, dia tak puas hati dengan Nabi, dia repeat dan dia pergi panggil kafir Quraisy. Sebab kafir Quraisy dah memang dendam, nak aim dengan anti dengan tu. Cucuk jarum, cucuk api. So Allah rakamkan semua kisah ni dalam surah Ahzab. Ahzab ni memang khusus penceritaan mengenai peperangan Khandak ni. Bagaimana mereka membuat percaturan nak datang ke Madinah ini, pakatan mereka tu, sekutu mereka. Setelah maksudnya Khandak ni berlaku, setelah Rasulullah halau mereka keluar, dan kat situlah baru Rasulullah dapat berita dia nak datang untuk repeat lah. Ya, betul. Untuk tak puas hati dengan tindakan Nabi. Ya. Maka Nabi bertindak untuk mengepung Madinah ni lah. Mereka kafir Quraisy dan Yahudi ni kepung. Jadi Nabi ambil keputusan untuk bertahan di Madinah. Dan datanglah apabila Nabi dengar kafir Quraisy ni dan Yahudi datang 10,000 orang, Nabi tanya dengan sahabat, mesyuarat dengan sahabat, macam mana kita nak berhadapan dengan mereka ni. Dan datanglah waktu tu Salman Al-Farisi mencadangkan, wahai Rasulullah, kami di Parsi, bila kami nak berperang, kami akan gali parit di sempadan nak masuk kota. Lalu Nabi setuju dengan cadangan Salman Al-Farisi ni, dan itulah perang Khandak ni, perang yang pertama dalam sejarah Arab, di tanah Jazirah Arab ni, adanya parit. Bila datang kafir Quraisy dan Yahudi, mereka terkejut. Tak pernah terjadi dalam sejarah Arab ada parit perang. Itulah perang yang pertama dan Allah rakamkan bagi tahu perang inilah perang Khandak. Jadi itu. Sebut kenapa macam mana boleh keadaan, sebab mungkin perang tu terlalu lama yang menyebabkan dia orang berlapar dan sebagainya. Mungkin adakah disebabkan daripada dalam tak boleh keluar disebabkan parit? Betul. Betul. Bila adanya parit tu memang
Macam saya beritahu tadi, yang dalam tak boleh keluar, Dia keluar. yang daripada luar tak boleh masuk dalam Itu yang Madinah. menyebabkan putus bekalan Mekah. Ya, putus bekalan. Tapi yang dalam Madinah mereka dapat bertahan sebabnya adanya tamar. Adanya kurma yang daripada dalam Madinah ni mereka bertahan dengan kurma yang ada. Adapun daripada luar mereka tak dapat nak masuk ke Madinah, dapat masuk ke kota Madinah sebabnya mereka tak ada bekalan. Mereka datang daripada luar. So mereka tak ada bekalan yang cukup untuk duduk lagi lama. Jadi Allah Dia rumah Jabir tu berada di sini lah. Okey, sekejap lagi kita akan pergi. Balik bukit ni. Jadi, Allah Alam. Nak naik ke atas ke?